cakap, lain pula yang saya sebut. Okey, jadi mohon bantuan untuk perbetulkan saya lah kalau ada saya tersalah cakap bab 10, matematik pengguna pengurusan keuangan. Ini adalah tajuk baru yang tak pernah belajar. Kalau sebelum-sebelum ni saya tak pernah mengajar. Awak mungkin dah pernah belajar masa tingkatan 3, betul? Betul. Betul. Okay, thank you. Okay, masa tingkatan 3 awak dah belajar jadi rasanya benda ni adalah sesuatu yang awak akan sambung lah untuk pelajari matematik pengguna. Okay, saya belum share lagi kan? Saya nak share dahulu saya punya ni. Sekejap Saya share matematik pengguna maknanya. Share screen, start sharing. Okay, boleh nampak dengan jelas? Boleh. Okey, bab 10 matematik pengguna pengurusan keuangan. Okey, kalau awak lihat awak masih belum bekerja tetapi saya percaya semenjak awak kecil awak ada terima duit lah daripada mak atau ayah awak untuk membeli barang ke ataupun untuk sebagai duit yang diberi untuk awak lah sebagai duit perbelanjaan harian. Okey, jadi secara tak langsung sebenarnya awak pernah ada pengalaman untuk mengurus duit. Betul tak? Kan ada yang tak pernah pegang duit langsung. Ada ke tak ada? Ada? Ada pengalaman? Tak? Semua pernah pegang duit? Pernah. Pernah pegang duit pernah urus duit. Jadi kebanyakan lah kalau zaman sekarang ni mungkin pengurusan duitnya lebih kepada mak ayah lah yang uruskan duit. Tapi awak kena belajar, kena tahu ni untuk masa depan awak supaya akan datang awak dapat menggunakan duit dengan cara yang betul, dengan cara yang paling baik lah supaya awak ada duit untuk simpanan. Yang paling penting sebenarnya bila kita menguruskan duit mesti ada simpanan. Tak boleh habiskan semua kalau kita ada duit. Okey, kat sini banyak duit yang kita nampak, sekadar nampak sahaja. Okey, kita lihat. Kita akan mempelajari perancangan dan pengurusan keuangan. Okey, salah satunya adalah yang paling penting sekali simpanan. Kalau lihat dekat sini ada gambar kanak-kanak, ada tabung dia. Maknanya dia ada tabungan untuk pendidikan, tabungan untuk simpan ataupun dia nak beli apa? Toys apa? Barang mainan barang mainan. Tapi maksudnya tetap ada tabungan lah. Kalau misalnya orang dewasa sikit, dia tabungan dia kemungkinan dia nak pada melancong. Tapi melancong tu sama ada dekat atau jauh bergantung kepada pendapatan. Maknanya kalau kita pendapatan kita sikit, kita nak melancong, boleh tak kita melancong walaupun pendapatan kita sikit? Boleh. Kita melancong dalam negara je lah. Tapi kalau kita nak melancong keluar negara, kita kena usahalah untuk supaya tabungan kita tu mesti cukup untuk keluar negara. Tapi biasanya kita kalau keluar negara ni lah, orang yang tak berapa nak berkemampuan, tabungan dia tu keluar negara tu ke mana? Biasanya kalau kita lah, kalau kita sebagai seorang Islam. Kalau kita sebagai seorang Islam, tabungan kita akan keluar negara juga. Tapi ke mana? Mekah. Ya, iaitu menunaikan haji. Itulah kemungkinan salah satu lah. Satu yang mungkin orang akan keluar negara walaupun orang susah pun dia tetap nak menabung untuk pergi haji. Jadi kena tabung juga. Maknanya perlu ada duit yang perlu disisihkan untuk disimpan untuk tujuan kita. Untuk tujuan tertentu lah. Okey, kalau kita lihat dalam konteks tu dia ada share juga Tan Sri Dr. Zeti Akhtar. Nanti awak boleh baca lah siapa itu Tan Sri Dr. Zeti Akhtar tu. Bekas Gubernur Bank Negara. Maknanya dia adalah di antara orang yang menguruskan keuangan negara kita lah. Dia juga nak sebut Gubernur ni. Sekejap ada orang nak masuk. Okey. Jadi proses kalau kita lihat merancang pengurusan keuangan.
Okey, kita lihat proses ni melibatkan apa. Kalau perhatikan kat sini, proses untuk merancang keuangan. Okey. Maknanya daripada mana wang tu datang? Kalau awak mungkin daripada mak ayah. Tapi kalau orang yang bekerja, daripada mana dia dapat duit tu? Daripada sumber pendapatan bergaji lah. Sama ada gaji tetap sebagai guru lah contoh saya. Ataupun bekerja swasta. Apa-apa sahaja pekerjaan yang mendatangkan sumber pendapatan. Jadi wang itu perlu diuruskan. Okey, kalau awak lihat dekat situ, ke manakah wang sumber pendapatan tu akan pergi kalau kita bekerja? Kita dapat duit, duit tu akan ke mana? Ke mana duit tu? Kalau misalnya awak bayangkan bila dah bekerja, mana dia pergi? Yang pertama untuk apa? Simpanan. Simpanan. Maksudnya first kita akan simpan. Lepas dah sisihkan, barulah duit yang baki tu kita nak simpan tu berapa biasa? 10%, 15%, 5%. Ikutlah. Contoh kalau 1,000, 10% berapa? Contoh berapa kita, maknanya first tu mula-mula kita simpan dulu. Jangan awak dah habis belanja baru baki dia awak simpan. Biasakan matlamat yang pertama mesti apa? Simpan dahulu. Okey, contoh 10%. Kalau 1,000, 10% berapa? Congak je ni. RM100. Maknanya 900 tu barulah kita pergi mana-mana. Maknanya duit tu akan pergi mana-mana? Belanja. Perbelanjaan, seterusnya perlindungan dan seterusnya pelaburan. Okey, kalau pelaburan ni biasanya apa? Kita laburkan duit tu. Sama ada dalam amanah saham lah. ASB. Pernah dengar? Pernah. Ada setengah orang dia labur kat ASB. Ada yang lebih berani dia melabur pada bursa saham. BSKL, Bursa Saham Kuala Lumpur. Biasa dengar tak tu? Pernah dengar. Cuma kita tak biasalah. Tapi ada setengah orang dia pelaburan boleh kat ASB, boleh juga simpanan tabung haji, dia bagi tak juga wang dividen. Tapi taklah kata pelaburan tu nyata sangat. Tapi kita simpan kat bank, ada setengah orang dia dapat, apa kita panggil? Dividen. Betul? Tapi ini dalam lebih kepada bentuk simpanan. Yang kita dapat dividen. Tapi kalau pelaburan ni biasanya dalam bentuk yang paling simple ialah ASB lah. Yang kita biasa guna. Tapi dalam BSKL kalau awak tengok banyak apa kita panggil sebagai apa syarikat-syarikat yang kita boleh join untuk labur. Tapi ada naik dan turun lah. Syarikat mana yang berpotensi. Okey, tak apa. Itu kita lihat kalau misalnya awak dah bekerja, agaknya gaji awak berapa Cita-cita awak gaji bekerja nanti berapa agaknya? RM30,000. RM30,000 insyaAllah mudah-mudahan awak dapat pekerjaan yang bagus yang dapat gaji RM30,000. Yang lain? Berapa gaji yang awak expectation yang awak jangkakan untuk dapat? Berapa gajinya? Ada kata, siapa yang cakap tu RM30,000 tadi? Akmal Okey, Akmal insyaAllah. Mudah-mudahan Allah makbulkanlah dapat RM30,000 buat yang terbaik. Okey, Syamimi. Syamimi senyap aja. Awak nak gaji berapa Nur Syamimi? RM10,000. RM10,000. Okey, RM10,000 ya insyaAllah. Maknanya awak jangkaan sekarang ni awak tak kerja lagi. Tapi ada jangkaan, ada yang jumlah yang awak dapat bayangkan lah agaknya berapa jumlah gaji yang awak nak. Ada yang kat sini cuma nak gaji RM500 ke? Tak. Saya tak nak banyak-banyak cikgu, saya memang Alhamdulillah 500 tu. Ada? Kalau boleh kita nak banyak. Kenapa kita nak banyak sebenarnya? Langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. Untuk keselesaan diri. Untuk keselesaan diri. Untuk hidup. Untuk hidup. Makan daun pun boleh. Untuk hidup yang lebih Untuk belanjakan ke jalan Allah. Ya. Maknanya semakin banyak kita ada duit, mudah-mudahan kita niatlah kita boleh bantu orang lain kan. Selain daripada kita boleh survive untuk kita boleh bantu mak ayah kita boleh bantu adik-beradik kita. Tapi yang penting mungkin
kita nak banyak supaya sebahagiannya untuk kita dan sebahagian yang lain mungkin kita boleh bantu orang lain. Mudah-mudahan lah. Ni pelajar-pelajar SMK mudah-mudahan ada niat macam tu lah. Okey, kita lihat kat sini 5 langkah proses pengurusan keuangan. Bila kita dah ada duit, kata contoh 30,000 tadi Akmal tadi ada 30,000. Okey, jadi awak nak tetapkan 30,000 tu macam mana cara nak urus, ada 5 langkah. Iaitu yang pertama, awak kena menetapkan matlamat keuangan. 30,000 tu untuk apa? Apa yang awak nak buat perbelanjaan awak? Menetapkan matlamat keuangan. Kemudian yang kedua, menilai kedudukan keuangan. Okey, 30,000 tu cukup tak untuk apa yang awak nak? Maksudnya, awak nilailah kedudukan keuangan awak tu 30,000 tu boleh buat apa. Okey, menilai kedudukan keuangan awak. Yang ketiga, mewujudkan pelan keuangan. Maknanya awak nak agih-agihkan 30,000 tu ke mana, simpan berapa, okey, perbelanjaan berapa. Yang keempat, melaksanakan pelan keuangan. Bila awak dah rancang, awak laksanakanlah apa yang awak dah rancang tu. Yang kelima, mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Awak tengok kaji semula. Adakah rancangan keuangan awak tu dah terbaik? Contohlah awak dah ada 30,000, 10,000 awak simpan. Contoh tahu banyak ni 30,000. Takkan nak belanja semua Jadi 10,000 sebulan awak simpan. 20,000 tu cukuplah untuk perbelanjaan. Jadi 20,000 tu untuk apa? Contoh 10,000 tu untuk simpanan. Contoh saya sebut tadi. Jadi 10,000 tu kata awak nak buat apa? Adakah makan, minum, nak beli rumah? Nak beli rumah ke, nak berkahwin ke, nanti akan datang matlamat awak macam mana. Jadi simpanan satu tu simpanan untuk, biasanya kalau kita simpan 10% tu, kalau 10% lah, biasanya untuk apa sebenarnya 10% tu? Adakah 10% tu simpanan saja? Agaknya 10% kita sisihkan untuk apa biasanya? Untuk hari emergency. Kecemasan. Untuk kecemasan pun ia juga. Tetapi kita ingatlah 10% ni kalau boleh kita nak simpan untuk hari akan datang lah. Untuk hari tua contoh. Kalau boleh ada 10% yang kita simpan untuk hari tua. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada satu simpanan yang bila kita dah bekerja tu dia automatik memang dipotong. Itu apa namanya? Pun simpanan hari tua juga. EPF. Ya, betul, EPF atau kita sebut juga sebagai KWSP. Kalau cikgu macam saya ni, saya ada apa? Pencen. Ya, ada pencen. Jadi kalau ada pencen maknanya itu pun untuk hari tua saya. Tapi saya takkanlah di hari tu dapat masa akhir. Saya nak juga ada duit yang saya simpan supaya saya boleh gunakan masa kecemasan yang awak sebut tadi. Atau tiba-tiba macam ni, ekonomi ada kemelecetan ke kemelecetan. Kita sekarang ni ekonomi kita tengah down sikit lah, tengah down, ada masalah. Kenapa? Agaknya kenapa? Sekarang. COVID. Ya, betul. Sebab COVID ni ramai yang terjejas. Terjejas tu maksudnya apa? Kehilangan pekerjaan. Itulah sebenarnya itulah antara sebab kita kena menyimpan semasa kita bekerja. Waktu-waktu macam ni lah kita perlu menggunakan duit kecemasan tersebut. Boleh faham Jelas tak? Saya tengok ada 83 orang je. Mana yang lain ni? Hari ni ada apa aktiviti ke? Macam tak ada pelajar pula. Okey, tadi ada 5 kita dah sebut tadi iaitu menetapkan, saya ulang balik, menetapkan matlamat keuangan, menilai kedudukan keuangan, mewujudkan pelan keuangan, melaksanakan pelan keuangan, kemudian kita kaji semula. Semak balik kita punya pelan keuangan kita tu okey tak? Jadi kita semak balik, mengkaji semula dan menyimak kemajuan. Okey, menetapkan matlamat keuangan. Ni semua dalam buku teks yang saya type semula lah supaya saya boleh ringkaskan dia sedikit. Kalau awak lihat dekat situ menetap keuangan tu ada 2. Apa itu? Menetap keuangan dan tamat keuangan tu ada dua apa kita sebut tu ada dua apa yang kita sebut ni? 2 jenis Menetapkan matlamat keuangan tu ada 2 jenis iaitu satu ialah
jangka Jangka pendek. pendek. Dan satu lagi ialah jangka panjang. Jam. Okey, kalau awak perhatikan kat situ jangka pendek disebut berapa tahun? Kalau awak lihat dekat buku teks 272, dia kata jangka pendek tu berapa lama? Kurang setahun. Ya, betul. Kurang setahun. Okey, kalau jangka panjang? Lebih Lebih daripada daripada 5 5 tahun. tahun. Ya, lebih daripada 5 tahun. Itu menetapkan matlamat kewangan. Kita nak tetapkan matlamat kewangan tu sama ada kurang setahun atau lebih daripada 5 tahun. Tapi antaranya tu bolehlah diterima. Itu mungkin sama ada di jangka panjang atau jangka pendek. Ada jangka pendek yang sebenarnya dia memerlukan tempoh yang panjang juga sedikit lah. Okey, contoh dia kat situ komputer riba. Maksudnya kita nak beli komputer riba. Kalau kita dah kerja dah kalau macam awak ni nak beli komputer riba payahlah Nak menabung kalau contoh allowance awak 1 bulan RM50. Lama kan tempoh masa. Lebih daripada setahun jadi komputer riba, kerusi sofa, telefon bimbit semuanya adalah jangka masa pendek. Yang jangka masa panjang kemungkinan perkahwinan. Mungkin lebih 5 tahun ada setengah orang tu dia baru mula bekerja, kadang-kadang gajinya belum banyak. 1,000 contoh atau 2,000. Jadi dia nak tengoklah majlis dia macam mana. Awak nak buat grand ke nak buat simple kalau majlis perkahwinan? Pertanyaan kepada Nazura. Nazura, respon sikit. Awak kalau nak buat majlis perkahwinan, awak nak gah ke atau awak nak simple? Agak. Nak gah? Kalau nak gah, maksudnya awak perlu amount yang besar lah untuk majlis awak. Betul. Tapi majlis biasanya perkahwinan ni lelaki ke perempuan yang kena keluarkan duit? Lagi. Ya ke? Bukan bersama-sama ke? Both. Bersama-sama. Bersama-sama sebenarnya maknanya perempuan kena keluar, lelaki pun kena keluar juga. Dia tak boleh seluruhnya kepada lelaki lah, kena sama-sama. Okey, jangka masa panjang saya sebut tadi perkahwinan. Okey, simpanan persaraan. Sebenarnya kalau kita ingat, walaupun dah ada EPF, walaupun dah ada pencen, kena ada juga simpanan yang saya sebut tadi sebagai kecemasan masa-masa diperlukan. Biasanya simpanan tu mestilah tetaplah tiap-tiap bulan tu. Kalau 10%, 10%. Kalau boleh jangan usik dululah. Biar dia berganda. Kalau misalnya lebih besar simpanan tu, kalau kita nak guna, kalau kita nak benda lain, kita kena ada satu tabungan lain. Namakan tabungan tu. Pendidikan anak. Ni kalau dah bekerja biasanya, dah berkahwin, mesti ada anak lah. Kemudian kita akan fikirkan tentang pendidikan anak untuk universiti. Maka kita kena tabung lah untuk anak itu bila dia masuk ke universiti. Okey. Tak boleh bergantung kepada pinjaman ke apa ke. Walaupun kata contoh kita tahu ada pinjaman. Tapi kita tetap kena ada duit untuk setiap anak. Kalau kita ada 5 anak, setiap anak tu ada tabung dia sendiri. Yang kita kira-kira pada umur dia 18 tahun, mesti ada berapa? Contoh 20,000 atau 10,000. Maka awak kena bahagilah. Umur dia, daripada umur dia lahir sampai umur dia 18 tahun atau 17 tahun. Jadi awak kena bahagikan, kalau nak ada 20,000, awak bahagikan dengan 12, bahagi dengan 17 tahun. Bagi 12 tu bulan lah. 17. Jelas tak? Dia faham? Jelas. Nampak maksudnya maksudnya kita bila dah bekerja tu, kita walaupun belum kahwin tapi awak kena ada simpanan lah. Simpanan yang dibahagi-bahagikan. Bila dah berkeluarga lagi banyak. Jadi masa sebelum kahwin tu lah awak perlu menyimpan supaya nanti bila dah berkahwin awak lebih mudah mengurus duit. Maknanya awak dah ada duit dah. Okey, perbelanjaan. Kalau kita perhatikan perbelanjaan ni, perbelanjaan perlu ke tak perlu sebenarnya? Perlu. Tak awak berbelanja? Perlu. Kalau tak berbelanja ada duit, memang payahlah, tu dah jadi kedekut pula ada duit tapi tak nak keluar duit, kita nak orang lain yang belanja kita. Boleh macam tu? Tak. Boleh. Jadi perbelanjaan tu terbahagi kepada berapa? 2.
Dua, iaitu satu ialah Keperluan. dan yang kedua ialah Kehendak. kehendak. Bagus. Okey, yang perlu. Apa itu yang perlu? Kita perlu apa? Kita perlu makan. Hari lagi kita perlu apa? Tempat Tempat tinggal. tinggal. Kita perlu apa lagi? Pakaian. Pakaian. Okey, bila kalau kita sebut perlu makan, semua orang pun perlu makan. Tapi macam mana dia punya jenis makan? Kalau keperluan, kita makan apa yang perlu, mungkin ikan, nasi, sayur. Tapi kalau orang yang kehendak, dia nak makan juga, tapi kehendak. Macam mana kalau kehendak tu? Apa beza makan yang perlu tapi Junk dengan yang food. kehendak? Junk food lagi. Mungkin dia Maggi. makan makan Maggi. Awak ni kan makan snack. Tak lah, maksudnya makan yang mewah. Kalau asasnya kita boleh makan RM10 tu dah cukup bagi kita sebenarnya. Untuk makan nasi, makan apa lagi? Taklah sampai RM10 sebenarnya dalam RM10 dengan air kalau kita makan di luar lah. Kalau makan kat rumah kita jimat lagi, kita boleh buat apa? Kalau kat rumah kita boleh buat apa untuk jimat? Goreng nugget. Goreng nugget. Makan nugget je Tak, maksudnya kita masih boleh makan nasi, masih boleh makan sayur, masih boleh makan yang seimbang dan berkhasiat. Tetapi bila kita masak sendiri, lebih jimat berbanding dengan makan di luar. Itu kalau kita berada di rumah. Tapi kalau kita memang bekerja, nak tak nak kita kena makan di luar. Betul tak? Betul. Betul. Ya, asasnya kalau kita boleh makan je dekat kedai biasa ke, kita boleh buat pilihan. Tapi ada kedai yang kita makan harganya RM10 sekali makan. Tapi ada kedai yang kita makan RM20 atau RM30 atau RM50. Maknanya pilihan tu pun adalah mengikut keperluan atau kehendak. Betul tak? Betul. Kalau yang mahal tu biasanya apa? Makan apa? Four Fingers. Betul. Macam Four Betul. Fingers. K-fry. Macam McDonald. Kalau misalnya kita pergi kedai biasa yang ada nasi campur ke, mungkin kita makan dengan air suam ke, untuk kesihatan. Jadi kosnya tak terlalu tinggi. Jadi itu cukup keperluan. Tapi kalau kehendak, awak pergi restoran-restoran yang ada nama. Maka dapatlah harga yang mahal. Jadi kita kena belanja tu, kita kena fikir. Kita bukan sekadar, maksudnya kita tengok keperluan kita apa. Sesekali tu bolehlah dalam sebulan sekali, ataupun dua kali sebulan. Tapi tak adalah hari-hari. Boleh bankrupt lah. Okey, kita tengok kehendak. Tadi yang saya sebut lah. Kehendak ni apa? Jenama. Nak makan yang KFC, nak makan Four Fingers, apa lagi? Nak makan Al-Hanin aja hari-hari. Al-Hanin biasa makan tak? Pernah makan Al-Hanin tak? Al-Hanin tahu? Tak tahu. Itu yang tempat makanan nasi Arab cikgu siapa? Cikgu Kamaru Zakia. Pernah pergi tak? Pernah pergi? Ada yang pernah pergi tak? Aina Najihah pernah pergi. Dia taklah kata ada portion yang sebenarnya yang okey. Maknanya kalau kita makan ramai-ramai satu keluarga, family, okey. Kita boleh makan banyak lah. Tapi kalau kita makan seorang-seorang satu pinggan, mungkin pun dia RM10 lah kalau ayam. Kalau yang kita makan nasi Arab ayam, kalau daging dia akan jadi RM15. Kalau kita nak yang lebih mewah pun ada. Tapi dia sederhana lah kalau cek dekat Al-Hanin. Tapi kalau macam restoran-restoran yang ada nama, mungkin dia lebih mahal. Okey, gaya hidup. Gaya hidup apa kehendak? Contoh. Apa gaya hidup? Contoh kalau saya pakai kereta Pro 2. Orang lain pakai apa? Kereta apa? Itu pun jenama juga gaya hidup. Proton. Proton okey lagi. Apa contoh? Honda. Mitsubishi. Mitsubishi. Lagi apa? Audi. Itu kan kereta yang agak mewah kan. Jadi kita tengok gaya hidup kita macam mana. Itu kehendak lah. Maksudnya kita boleh buat pilihan. Kita nak kereta yang kecil, yang murah, yang lebih murah ataupun lebih mahal. Okey, belanja berlebihan ni yang tadi saya sebut lah.
Belanja yang berlebihan, yang tak perlu, kita nampak je kita berkenan. Contohnya apa yang lain selain daripada apa yang saya sebut, ada tak pengalaman awak apa yang belanja berlebihan? Yang sebut awak snack tadi, junk food, lagi apa? Apa yang awak rasa yang awak pernah buat dan awak rasa itu adalah belanja berlebihan? Beli makanan. Beli Lebih. makanan yang berlebihan. Lagi? Kita terutamanya masa bulan puasa kan, bila awak pergi bazar Ramadan. Nampak semua sedap, nampak semua nak makan. Itu Betul. akhirnya tak Terima. habis. Akhirnya tong sampah yang makan makanan awak tu, betul? Betul. Jadi kalau beli, kita jangan belanja berlebihan. Cukup sekadar apa yang kita rasa perut kita boleh masuk. Contoh macam tu lah. Ataupun baju kita tengok almari penuh. Rasa macam tiap-tiap bulan kita rasa nak beli baju. Nampak baju cantik nak beli. Tapi sebenarnya tak perlu. Jadi ni antara perbelanjaan iaitu keperluan dan kehendak. Okey, kita lihat matlamat keuangan smart. Awak pernah belajar tak tentang matlamat keuangan smart ni? Pernah. Pernah? Ada. Matlamat keuangan smart iaitu 5 kunci komponen utama. Smart ada 5 lah. Ni 1 S, 2 M, 3 A, 4 R dan yang kelima ialah T. Apa itu S? Matlamat keuangan smart itu S tu apa? Spesifik. Spesifik. Kita tahu apa yang kita nak beli atau apa yang kita nak belanjakan, spesifik. Okey, M tu apa? Measurable. Ya, measurable tu maksudnya kita boleh Boleh diukur. boleh dinilai. Yang kita nak tu belanja dia tu berapa harga dia. Kita boleh nilai. Yang kita nak pergi melancong tu berapa kita kena bayar. Apa kos-kos dia. Jadi measurable tu kita boleh kira lah, kita boleh ukur. Okey, SM. Itu A tu apa? Attainable. Attainable tu maksudnya boleh Dicapai. Okey, maksud boleh dicapai tu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mampu, pandai. Maksudnya kalau kita nak melancong tu, awak mampu dengan duit awak tu, awak mampu melancong di mana? Kalau kata contoh awak nak mampu melancong ke Eropah lah. Tapi awak kena berhutang. Mampu tak mampu sebenarnya? Tak. Jadi jangan pernah cuba berhutang. Kalau misalnya kata awak nak melancong, awak kena tetapkan berapa awak kena simpan sampai berapa tahun. Kata 10 tahun lah, tak saya nak melancong keluar negara 10 tahun. Jadi awak kena kira dah berapa setiap bulan awak kena potong semata-mata untuk melancong keluar negara bersama keluarga. Awak seorang-seorang je lah kalau boleh. Bersama keluarga lah. Tapi kalau memang tak mampu sangat, maknanya awak nak juga merasa melancong, kena pergilah. Sementara bujang contoh kalau awak baru bekerja. Tapi kena simpan lah. Maknanya ada duit simpanan dan ada duit melancong. Jangan semata-mata duit tu untuk melancong sahaja, tak ada duit simpanan. Okey, R itu untuk apa? Realistic. Realistik tu maksudnya apa? Realistik tu maksudnya apa? Logic. Logik. Betul. Maksudnya logik lah benda tu. Takkanlah gaji awak 500, awak berfikir nak melancong ke Jepun. Tak logik lah kan? Kecuali awak dapat apa? Menang cabutan bertuah 1 juta. Tu mungkin lah. Jadi untuk apa yang awak ada tu, awak mesti realistik. Kalau dengan duit 500 contoh, gaji bulanan 500, ke mana awak boleh pergi? Contoh pergi ke mana? Kat mana agaknya boleh pergi yang kita realistik sikit, kita nak melancong juga ni? Thailand. Thailand. Masih luar negara. Langkawi. Kalau saya melancong di Desaru je. Saya pergi dekat Desaru. Dekat Desaru dekat je kan dengan kita. Ada chalet juga kan. Contoh macam tu lah. Ataupun mana lagi yang menarik dekat sini? Tak tidur, kalau tak nak tidur pun boleh juga. Kat mana? Mana tu? Tadi siapa? Pulau Tioman. Okey, Pulau Tioman kat mana? Pahang.
Faham. Okey, realistik jugalah. Maksudnya kita boleh bawa lah keluarga kita pergi melancong ke Pulau Tioman. Jadi kita kena rancang lah. Tu realistik. Kemudian yang T tu apa? Smart. S-M-A-R-T. Yang T tu apa? Time bound. Time Time bound. bound tu apa? Time bound tu apa? Tempoh masa. Tempoh Tempoh masa. masa maksudnya apa kan kat situ? Berapa lama kita nak simpan duit untuk kita perlukan bagi matlamat keuangan kita nak melancong. Contoh. Jadi dalam masa 10 bulan lagi saya nak pergi melancong ataupun lagi 2 bulan. Contoh. Jadi sebulan tu saya kena simpan berapa? Ada tempoh masa dia. Okey, jelas tak tentang matlamat keuangan smart? Jelas. Mesti specific, measurable, attainable, realistic dan time bound. Jadi maknanya bila awak ada macam tu, jadi tak adalah kata okey, bulan depan kita nak jalan. Tak kumpul duit, tak apa, tiba-tiba kata nak jalan. Daripada mana nak korek duit? Jadi maksudnya dia, kalau macam tu itu menunjukkan bahawa tak ada perancangan keuangan yang baik. Betul? Jadi awak sebagai orang bijak pandai, awak semua ni semua bijak pandai kan? Bijak pandai pelajar SMK Agama Johor Bahru, apa-apa sahaja awak buat mesti ada perancangan. Mesti ada perancangan. Ada matlamat yang awak perlu. Maknanya kita nak sesuatu, kita mesti jelas macam mana cara nak mencapainya. Okey? Boleh? Okey, contoh satu. Boleh. Alhamdulillah. Encik Yusof akan menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500. Kalau awak perhatikan RM2,500 pendapatan, RM250 disimpan untuk nak pergi ke Port Dickson. Maknanya berapa peratus duit dia tu dia simpan? 10%. Betul, 10%. Okey? Untuk mencapai matlamat keuangan beliau, adakah matlamat keuangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Okey, kita perhatikan SMART itu ialah spesifik. Dia spesifik tak dia punya apa dia punya matlamat dia? Spesifik. Ya. Spesifik dia kata matlamat Encik Yusof ialah menyambut hari keluarga di Port Dickson. Okey, kalau kita lihat bukan sekadar ingin pergi bercuti tetapi ditetapkan lokasi yang spesifik, yang khusus iaitu ke Port Dickson. Okey, seterusnya M. Measurable. Adakah boleh diukur dia punya matlamat dia? Kalau kita lihat matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut hari keluarga. Berapa yang diperlukan iaitu RM2,500. Ya, betul. Dalam hal ini matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut hari keluarga tersebut. Jadi boleh diukur. Okey, attainable, boleh dicapai. Boleh dicapai tak RM250? Okey, kalau kita lihat matlamat keuangan Encik Yusof boleh dicapai dengan menyimpan RM250 sebulan daripada jumlah pendapatan bulanan beliau sebanyak RM2,500. Jadi dia punya simpanan tu masih lagi kita sebut apa? Masih lagi munasabah. Okey, realistik. Bersifat realistik. Matlamat keuangan Encik Yusof yang hendak menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Jadi dia ada tempoh masa untuk dia menyimpan. Okey, iaitu RM250 sebulan untuk mencapai tujuannya tersebut. Kemudian time bond. Time bond, tempoh masa. Matlamat keuangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan. Kalau lihat dia punya, apa kita panggil? Dia punya matlamat keuangan untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson pada masa dan menyimpan wang itu dalam masa 6 bulan adalah sangat jelas. Jadi kita sebut apa matlamat keuangan Yusof ni, Encik Yusof ni apa? Mengikut kaedah SMART. Okey, boleh? Senang kan kalau kita nak nilai satu-satu perancangan tu adakah mengikut SMART atau tidak. Okey, ada nak cakap apa-apa tak? Okey, setakat ni? Okey. Okay. Okey.
Menilai kedudukan keuangan. Menilai kedudukan keuangan. Okey, kedudukan keuangan kita ni, kita ada dalam mungkin bila kita membelanjakan kita punya duit ni, kita akan ada aset dan kita akan ada liability lah. Dalam pengurusan keuangan, kedudukan keuangan kita macam mana. Okey, kalau sebut aset ni maksudnya apa yang kita ada. Aset kita sama ada wang tunai, simpanan, pelaburan harta tanah, simpanan tetap atau amanah saham. Okey, liability ni sebenarnya lebih kepada apa yang sesuai perkataan dia? Hutang. Hutang. Hutang ni selalunya macam mana kalau masa awak, zaman awak pernah berhutang dengan kawan awak tak? Pernah. Hutang atau pinjam apa? Pinjam dulu. Hutang duit biasalah. Ada tak contoh awak pinjam makanan dia, nanti awak bayar balik dengan makanan semula, ada? Ada kan? Saya pinjam Maggi dulu, nanti saya bayar balik Maggi ni, ada? Biasa tak ada Biasa makan je lah, tak apa ambil je, betul? Ada konsep hutang-hutang masa asrama? Tak ada Semua bagi-bagi je. Ataupun kau punya, aku punya. Kau punya, aku punya, ada? Ada ni Maggi ni saya punya. Jangan usik, tapi Maggi orang lain tu dia punya juga. Ada? Ada kadang-kadang macam tu. Okey. Liability ni maksudnya ialah pinjaman bank. Apa yang kita pinjam dekat bank? Kalau awak lihat mak loan. Nak beli rumah. Rumah. Lagi apa yang kita nak kena pinjam kalau kita nak beli sesuatu? Kereta, rumah. Ada lagi? Ada juga buat pinjaman apa? Memulakan perniagaan. Pinjaman untuk perniagaan. Ada juga yang buat pinjaman peribadi. Pernah dengar tak pinjaman peribadi? Pernah. Pinjaman peribadi ni biasanya dia nak buat untuk apa-apa sahaja tak kira lah, tapi dia buat pinjaman peribadi, nanti duit tu mungkin dia beli perabot, dia beli apa lagi, dia beli barang perhiasan untuk kat rumah lah, untuk renovation, untuk apa, ubah suai rumah. Tu kadang-kadang benda untuk pinjaman peribadi. Okey, kalau hutang kad kredit ni macam mana? Kalau kad kredit ni macam mana sebenarnya? Awak tahu tak konsep kad kredit? Bank bayarkan. Bank bayarkan. Okey, maksudnya nanti bila dah akhir bulan baru kita bayar pada bank. Jadi hutang kad kredit ni bagus ke tak bagus? Bagus dan tak. Bagus dan tak. Okey, yang cakap bagus dan tak tu, kenapa bagus dan kenapa tidak? Siapa yang cakap bagus dan tak? Cuba beritahu saya kenapa bagus dan kenapa tidak. Betul sebenarnya jawapan awak tu. Tapi kenapa? Kenapa ada bagus dan kenapa ada tidak? Senyap dah. Bagus sebab kita tak payah bawa cash. Okey, betul? Dan tidak? Takut kita guna berlebihan, lepas tu tak boleh nak bayar. Ya, sangat baguslah. Okey, sebenarnya kad kredit ni memang baguslah sebab kita tak perlu berurusan, kita tak perlu banyak bawa wang tunai kerana kita bimbang juga bawa wang tunai banyak. Jadi kita dah boleh bayar dengan mudah. Cuma kita kena pandai mengurus wang lah. Jangan kita berbelanja berlebihan, sikit-sikit kad kredit dan akhirnya kita belanja lebih daripada pendapatan. Dan salah satu juga ialah sebenarnya bila awak gunakan kad kredit dan awak bayar tiap-tiap bulan dengan betul, dengan dalam tempoh masanya, awak adalah sebagai, kita sebut apa ya? Kalau awak nak buat pinjaman kepada bank untuk beli rumah ke, untuk beli kereta ke, dia akan lihat awak punya kad kredit ni macam mana pembayaran dia. Kalau awak bayar dengan baik dan bagus, awak akan mudah dapat pinjaman. Jadi sebenarnya kad kredit ni adalah salah satu daripada kita panggil apa, indikator atau kayu ukur untuk seseorang itu mudah untuk dapat pinjaman, beli rumah ke, beli kereta dan sebagainya. Ada kad kredit,
awak urus dia dengan baik, apa ni, maknanya awak bukan just belanja untuk sikit-sikit lah. Maknanya awak boleh mampu bayar. Tapi bila awak mampu bayar tu sebenarnya pihak bank nampak awak sebagai pengguna yang bagus. Maknanya awak ni tak pernah, kita nak sebut apa? Awak tak pernah gagal membayar hutang. Okay, boleh faham tak? Nanti bila awak dah bekerja, kad kredit ni awak jangan ambil banyak-banyak, satu cukup. Maknanya tapi dengan sejarah kad kredit awak ni lah awak akan jadi mudah nak dapat pinjaman rumah dan sebagainya. Sebab beli rumah dia tak orang beli cash. Tak ada. Tak ada biasanya beli rumah mesti kena pinjaman. Kena ada pinjaman lah sebab harga rumah berapa Kalau awak tahulah. Berapa agaknya harga rumah sekarang? 350,000. 350,000, 200 lebih ribu pun sekarang dah macam tak nampak macam dah semuanya dah 300 lebih dan ke atas. Jadi bila nak buat pinjaman nak membeli rumah, awak nak tak nak, suka tak suka perlu membuat pinjaman. Tapi bila awak buat pinjaman tu awak kenalah kira berapa yang awak mampu. Janganlah beli rumah yang terlalu mewah sehingga awak tak mampu bayar. Contoh yang 300 lebih ribu ataupun 500 lebih ribu, awak kena hitung lah. Nanti biasanya pegawai bank akan bantu awak untuk membuat pengiraan sama ada awak mampu atau tak mampu untuk beli sesebuah rumah. Kita tak ada masalah. Tapi bila keuangan, mana bagus? Aset melebihi liability atau liability melebihi aset? Aset melebihi liability. Ya, maksudnya keuangan awak tu stabil. Kalau liability melebihi aset apa jadi? Tak stabil. Tak stabil. Kira macam awak tak pandai mengurus wang dengan baik. Betul. Betul. Okey, mewujudkan pelan keuangan. Bila kita mewujudkan pelan keuangan, kita mesti ada kolom sumber pendapatan dan kolom perbelanjaan. Okey, dekat sumber pendapatan tu kita kena catat lah. Kita nak wujudkan pelan keuangan, biasanya kita kena wujud dalam kepala ke atau macam mana? Kira-kira kat kepala. Bengong nanti Biasanya bila kita nak wujudkan pelan keuangan macam mana? Kita kena buat apa? Buku bank. Buku bank, pelan keuangan. Buku bank tu dah kerja bank. Sekarang kita nak buat keuangan untuk diri kita sendiri. Pelan. Kita perlu ada catatan lah. Betul tak? Betul. Awak kena ada catatan sumber pendapatan awak. Pendapatan aktif, maknanya daripada gaji, allowance, ada commission, sumber keuangan lain. Kalau sumber keuangan lain apa agaknya? Kerja part time. Side job. Side job. Side job biasanya apa? Awak ada buat jualan online daripada rumah. Contoh dia buat kek ke, jual-jual daripada rumah ataupun apa lagi. Adalah side job maknanya selain daripada awak kerja. Tapi pastikan kalau kita ada side job pun dia bukanlah kerja utama yang menyebabkan kerja awak ni yang sebetul-betul kerja terabai. Ada setengah orang memang ada side job ataupun pendapatan sumber keuangan lain daripada apa? Daripada awak buat pelaburan. Pelaburan saham contoh Okey, pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni apa? Kalau ni aktif ni lah gaji lah. Kalau pendapatan pasif apa? Sewa yang diterima. Sewa yang diterima ni dapat disewa daripada mana Macam mana boleh dapat rumah? Awak mestilah ada rumah. Awak maknanya rumah tu mendatangkan pendapatan yang orang bayar pada awak. Sewa yang diterima. Faedah daripada mana? Kalau faedah, dividen, daripada duit, daripada awak simpan duit kat bank tu dapat dividen, dapat faedah. Okey, contoh kalau sekarang kita ada yang antara dividen yang tinggi apa? Kalau kita laburkan ialah pada simpanan dalam ASB. Contohlah, itu antara yang tinggi. Atau tabung haji. Tapi saya tak pasti tabung haji hari tu dia rendah sangat, sekarang dah naik ke belum. Okey, ini antara pendapatan pasif. Maknanya awak letak, senyap-senyap dia datang dapat duit untuk awak. Sewa pun rumah tu dia tak pergi mana-mana tapi dia ada pendapatan untuk awak sewa rumah. Okey, perbelanjaan pula. Kalau kita perhatikan ada dua jenis perbelanjaan. Apa itu perbelanjaan yang ada dua jenis tu?
Perbelanjaan, Tetap dan tidak tetap. ya, pembelanjaan tetap dan belanjaan tidak tetap. Tetap ni maksudnya kalau kita duduk menyewa kat rumah orang, jadi yang Bayar- tetap tiap Bayar bulan sewa. kena bayar sewa rumah. Okey, selain daripada tu kalau kita ada kereta, tiap-tiap tahun kita perlu bayar apa? Kita ada bayaran insurans. Bayaran insurans. Itu tetap. Tapi kadang-kadang kita pun ada insurans untuk diri kita sendiri. Contohnya takaful lah. Kita nak buat insurans cover kalau kita apa. Kenapa kita nak kena ada insurans? Untuk nanti sakit. Untuk supaya kalau kita sakit, kita ada keuangan lah daripada insurans ni boleh cover kita. Contoh sakit macam-macam sakit ni, kanser ke, tiba-tiba kita jatuh sakit yang menyebabkan kita tak upaya, tak boleh nak bekerja, maka insurans ni boleh bantu kurangkan beban kita. Okey, ansuran rumah. Bila masa kita beli rumah, tiap-tiap bulan pun ada potongan tetap yang kita kena bayar. Ansuran kereta, bila kita dah ada kereta pun, kita tiap-tiap bulan kena tolak dengan pembayaran kereta tiap-tiap bulan yang samalah jumlah dia. Biasanya dia akan sama. Biasanya kereta berapa tahun pinjaman? Siapa tahu? 10. 10 tahun boleh, 7 9. tahun boleh, 9 tahun boleh. Biasanya yang paling pendek berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun lah yang paling pendek. Okey, kemudian belanjaan tetap juga kita kena tiap-tiap bulan kita kena bayar kad kredit. Tapi sebenarnya kalau ikutkan pembelanjaan kad kredit ni macam tak tetap ikut belanja kita. Saya tak pasti kenapa dia letak kat sini untuk kad kredit. Sebab kad kredit ni sebenarnya mengikut jumlah perbelanjaan kita. Tapi tak apalah. Okey, tapi yang penting pembelanjaan tetap tu potongannya biasanya tetap tiap-tiap bulan. Cuma kad kredit ni saya sebab dia letak kad kredit ni ke saya salah masuk. Sekejap. Saya takut saya pula yang salah type perbelanjaan. Entah saya yang salah type. Aktif pasif. Kad kredit. Saya tersalah masuk. Betul. Kejap perbelanjaan tetap ialah perbelanjaan mesti bayar. Oh iyalah. Betul. Dia masuk kad kredit dekat tak tetap. Saya ingatkan saya tersalah. Memang dia masuk pada tak tetap. Ni saya tak pasti kenapa dia masuk pada tak tetap. Tapi kalau ikutkan kad kredit ni awak boleh hadkan perbelanjaan. Betul tak? Kan? Betul. Saya masa saya type pun saya tak perasan. Ni baru bila saya sebut baru saya perasan. Okey, kalau tak tetap disebut ialah petrol, barang dapur, bil elektrik dan bil air. Kenapa disebut sebagai tak tetap? Sebab tak sama setiap bulan. Ya, Sebab dia sentiasa berubah. Sebab dia sentiasa berubah-ubah. Mungkin awak bulan ni banyak berjalan, bulan depan awak tak banyak berjalan, tak banyak gunakan kereta. Macam saya lah. Saya masa saya mengajar di sekolah, tiap-tiap hari saya akan berulang-alik ke sekolah. Tapi sekarang, saya perlu tak nak selalu pergi ke sekolah? Tak. Tak. Jadi saya banyak di rumah. Maka perbelanjaan minyak kereta saya taklah sebanyak semasa saya bekerja. Itu contohlah. Barang dapur ni agak dia masa sekarang ni barang dapur saya belanja lebih banyak atau makin kurang bila saya dah duduk kat rumah? Lebih banyak. Banyak. Lebih banyak. Kalau anak saya kuat makan lagi banyak. Kalau anak saya kurang makan dia kurang sikit. Contoh macam tu lah. Jadi mesti bergantung kepada keadaan lah. Bil elektrik pun sekarang ni awak banyak duduk rumah. Agaknya bil elektrik melambung atau makin kurang? Makin banyak. Makin banyak. Kenapa agaknya makin banyak tu Sebab hari-hari buka aircon. Kelakar lah awak ni. Hari-hari kau buka aircon? Biasa nak sejuk Sekarang panas. Cuaca panas. Jadi bil elektrik pun melambung. Betul? Bil air pun sama sebab dah ramai kat rumah, awak pun akan mandi hari-hari. Awak buka air kecil ke besar? Besar. Besar. Cubalah kurangkan
penggunaan elektrik dan air. Bantulah ibu dan ayah awak. Boleh? Kalau boleh Boleh. kurangkan supaya mak dengan ayah awak taklah rasa sangat dia punya kenaikan untuk bil elektrik dan bil air. Boleh bantu mengurus perbelanjaan ibu dan ayah. Boleh ni dah belajar ni bab kewangan. Boleh. Jadi awak kena fikirlah. Fikir juga ini banyak ni gunakan aircon. Jadi ambil cuba hadkan. Kalau biasa awak gunakan 24 jam atau gunakan 10 jam, jadikan dia 5 jam atau 3 jam. Jadi kurang sikit lah kos dia. Okey, kita lihat pula aliran tunai positif. Apa maksud aliran tunai positif? Pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Kalau kita ada 10,000, kita belanja 5,000, maknanya kita ada lebihan 5,000. Jadi aliran tunai positif. Aliran tunai negatif, kita ada 10,000, kita belanja 20,000. Maka kita punya aliran tunai negatif iaitu pendapatan kita kurang daripada jumlah perbelanjaan. Jadi awak agaknya mana satu yang awak akan ikut? Yang warna hijau ke warna oranye? Akan datang Positif. warna oranye. Hijau. Nanti pastikan bila awak dah bekerja, Jauh. awak mesti mengamalkan aliran tunai positif yang berwarna hijau. Jangan berbelanja mengikut kehendak, tapi berbelanjalah mengikut keperluan. Kehendak tu boleh sebenarnya sekali-sekala, tapi jangan selalu. Maknanya dalam sebulan sekali. Ataupun kalau nak pergi melancong, agaknya seumur hidup sekurang-kurangnya saya nak melancong ke luar negara. Maknanya setahun tu taklah kata setahun, mungkin 5 tahun sekali. Maknanya realistik lah. Okey, kita lihat langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelan keuangan. Okey, apakah langkah pertama? Menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Langkah yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Langkah yang ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan panjang. Yang keempat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Yang kelima, yang keempat ni, menganalisis tabiat perbelanjaan ni sebenarnya bagus ni apa? Kenapa kita nak kena analisis tabiat perbelanjaan kita? Respon? Supaya kita dapat tahu yang mana penting, yang mana tak penting. Tepat sekali. Okey, ni sangat penting lah kita analisis tabiat perbelanjaan. Kalau tak perlu tu lain kali kita tak payah buat lagi. Okey, yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Okey, kita kena tetapkan tempoh masa. Yang keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat keuangan. Okey, menentukan strategi pendapatan. Kalau contoh kita punya matlamat keuangan tak cukup, mungkin kita ada strategi. Contoh strategi kita ialah kita nak tambah pendapatan dengan kita buat side income. Itu salah satu lah. Ataupun kita mengurangkan perbelanjaan. Itu strategi. Apa strategi tu bergantung kepada awak. Apa yang awak nak buat supaya pendapatan awak tu boleh capai matlamat keuangan awak. Okey. Ini ada 6 langkah tadi. Contoh matlamat keuangan seorang individu. Ada contoh lah. Ini ialah pada muka surat 275. Contoh dia buat matlamat keuangan pada umur 25 tahun, berkahwin. Mesti ada 15,000. Pada umur 30 tahun, dia nak ada kereta sendiri dengan harga 80,000. Pada umur 35 tahun, dia nak ada rumah sendiri pada harga 150,000. Pada umur 50 tahun, dia nak melancong. Umur 55 tahun ni sempat tak? Ya Allah, saya pun tak sampai lagi umur 25 mudah-mudahan panjang umur. Melancong dengan keperluan untuk melancong tu 50,000. Dan pada umur 60, iaitu dia dah pencen, dia dah bersara, dia nak ada 1 juta dalam simpanan. Ini contoh matlamat. Realistik tak realistik saya tanya awak? Agak-agak boleh tak dicapai? Boleh. Kalau ini plan awak agaknya boleh capai tak? Boleh? InsyaAllah naik. Maksudnya awak kena
tengoklah, cuba kalau misal awak kira-kira gaji berapakah sebenarnya yang boleh kalau matlamat dia macam ni. Kalau umur 25 berkahwin dengan dengan nilaian dia 15,000 ni, agaknya gaji berapa agaknya? Awak habis belajar agaknya nanti lepas keluar you tu umur berapa? Awak dapat sempat bekerja berapa tahun? Tu kena tengoklah. Realistik tak realistik. Bila 15,000 ni kalau awak seorang-seorang ni mampu tak mampu? Ataupun awak ada, apa kita panggil? Ada musyawarah bersama bakal suami atau bakal isteri awak. Boleh tak kita sebahagian-sebahagian? Ataupun majlis ni boleh tak kita buat bersama-sama dalam satu majlis jadi kita boleh jimat? Itu contohnya. Jadi itu semua strategi untuk matlamat kewangan awak tu awak perlu fikirkan dengan sebaik-baiknya. Okey, jangan sembrono, nanti akhirnya awak akan tua dalam keadaan apa? Agaknya kalau awak tak mengurus kewangan dengan baik, apa jadi pada tua awak? Hari tua awak akan jadi apa sebenarnya? Tak ada duit. Tak ada duit, atau kita sebut apa? Susah. Susah, ataupun kita sebut perkataan lain apa? Miskin. Miskin. Itulah. Susah, tak ada duit, miskin. Itu kalau awak nak ke macam tu pada hari tua? Tak nak. Jadi Tak itulah pentingnya awak mesti jelas macam mana awak nak urus keuangan awak dengan baik. Okey? Jadi lihat seterusnya. Pengurusan keuangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaan supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Okey, matlamat berkahwin 2019. Bukan. Berkahwin. Tahun sasaran nak kahwin 2022 kan? 2022 nak kahwin. Tahun mula 2019. Berapa tahun dia punya tempoh masa? 3 tahun. Jumlah 15,000. Okey, maksudnya masa umur 25 dia bermula lah. Saya rasa kalau kita lihat catatan sini rasanya umur 25 dia ni mula kan? Takkanlah lepas belajar terus nak kahwin, betul tak? Biasanya bekerja Betul. umur berapa kalau mula bekerja? Pengalaman awak, kakak-kakak awak, ada kakak-kakak yang dah mula bekerja? 23. 23 dah mula bekerja. 22 atau 23. Okey, kalau 23, 24, 25, 26 lah. Maknanya 26 dia berkahwin lah. Maksudnya macam tu. Tapi kalau misalnya perempuan mungkin sumbangan dia tak banyak sangat kot. Jadi dia lelaki yang lebih. Jadi tapi dia tetap membantu. Betul tak? Secara logiknya lah. Okey. Tapi kalau kita lihat sekarang ni masa PKP sekarang ni ramai yang dah berkahwin, dia tak buat majlis. Jimat tak? Jimat. Jimat sangat-sangat. Sebenarnya ada hikmah jugalah PKP ni untuk pasangan pengantin. Dia tak perlu buat majlis yang memerlukan belanja yang beribu-ribu. Cukup sekadar saudara-saudara yang dekat je lah. Kalau misalnya dia punya jemputan mungkin 100 atau 200 orang. Jadi banyak jimat di situ. Sebenarnya PKP ni pun adalah satu, di sebalik musibah ada apa kita panggil? Di sebalik musibah ada hikmahnya. Tapi sebenarnya itulah. Kalau misalnya awak nak kahwin masa tahun macam gini lah bagusnya. Pandai je. Okey, tapi itulah. Tak perlu pun sebenarnya majlis yang besar-besar grand-grand. Yang penting dah berkahwin tu, dah selesai dah okey. Tak perlu yang apa kita panggil, yang simple. Majlis yang simple macam ni sebenarnya dah okey dah. Tak perlu nak grand-grand, nak sewa dewan besar dan sebagainya. Okey, tapi tak apalah. Tapi itulah kalau 15,000 ni memang kita nampak banyak lah. Kalau ada setengah orang ni semata-mata nak mengumpul duit, dia terpaksa menangguhkan perkahwinan. Tapi kalau sebaik-baiknya sebenarnya perkahwinan ni dipercepatkan lah. Tak perlu banyak-banyak belanja. Sebenarnya perbelanjaan banyaknya masa bila? Masa bila belanja banyak yang kita perlukan banyak bila orang nak berkahwin ni? Masa awal masa nak kahwin ke ataupun selepas berkahwin? Selepas. Selepas berkahwin. Jadi tak perlulah dengan majlis yang terlampau besar sehingga berhutang. Betul?
Okey, tak apa. Betul. Okey, yang penting duit ada cukup Okey, dia nak memiliki kereta pada tahun 2027. Okey, dan tahun mula ya 2023. Selama 4 tahun. Okey, dengan ada wang pendahuluan 20,000. Ini wang pendahuluan sebab kereta biasanya harganya lebih daripada 20,000 bergantung pada jenis kereta. Jadi dia nak kumpul duit wang pendahuluan. Apa tujuan kita kumpul duit wang pendahuluan? Kenapa kita nak ada bayar wang pendahuluan? Siapa tahu? Dia kumpul Sebab 20,000. sebelum beli kereta, dia kena bayar duit muka. Sebenarnya duit muka dia tak perlu banyak. Kadang-kadang 5,000 ataupun kadang-kadang tak perlu duit muka pun. Tapi yang ini dia nak kumpul juga. Kenapa dia nak kumpul? Sebab tak nak hutang dengan bank banyak. Betul. Jadi kita nak kurangkan hutang dengan bank, maka kita duit muka kita semakin besar, semakin baguslah. Jadi bulan-bulan kita akan kurang untuk bayar kepada pihak bank. Jadi sebab itulah orang yang bijak dia akan nak beli kereta, dia mesti tak naklah bulan-bulan banyak tapi sebenarnya kalau boleh yang lebih bijak, yang penting kita beli kereta untuk keperluan kita lah. Ikut keperluan kita. Maksudnya kita nak pergi kerja dengan selesa, tapi janganlah kereta, contoh kita beli kereta apa? BMW ke BMW, sorry. Kereta apa Kereta apa yang agak mewah tiba-tiba kita nak pergi sekolah? BMW mahal tak? Porsche contoh Porsche lah. Porsche yang paling mahal Lamborghini tiba-tiba pergi sekolah naik Lamborghini. Padahal rumahnya 5 km je daripada sekolah. Lamborghini sekali speed je terus melompat kan. Kan tak logik. Jadi lebih baik kita membeli berpada-pada lah. Okey, contoh 2. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak 3,000 dan pendapatan pasif sebanyak 1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,350 dan perbelanjaan tidak tetap RM650 sebulan. Hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. Okay, kalau kita perhatikan dia punya pendapatan 3,000 tambah 1,000 tolak dengan 1,350 dan tolak dengan 650 dan bakinya ada 2,000. Okey, kita perhatikan kat sini ada baki. Bagus tak bagus? Bagus. Jadi aliran tunainya adalah positif. Sebanyak 2,000. Kalau simpan 2,000 tiap-tiap bulan banyak tak? Banyak. Banyak. Bayangkan kalau 2,000 setahun kemudian dia dah berapa agaknya 2,000? 24,000. 24,000. 24,000 tu bukan jumlah yang sedikit. Maknanya awak boleh macam-macam buat dengan 24,000. Okey, kemudian ini maknanya kalau pendapatan 24,000 sebulan awak dah bayangkan boleh simpan, maknanya dah boleh lebih daripada kahwin, betul tak? Tadi kahwin dia kata 15,000. Maknanya dalam masa setahun dah boleh kahwin dah Encik Derek ni. Okey, kita lihat pula B. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek, dia kata ni tadi aliran tunainya adalah positif sebanyak 2,000. Baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan yang berlaku. Maksudnya dia dah ada 24,000 tu setahun dah, alhamdulillah bukan sikit tu. Okey, untuk B, jelaskan aliran tunai Encik Derek jika perbelanjaan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan juga meningkat 60%. Okey, kalau misalnya dia tak ada pendapatan pasif, maknanya dia punya pendapatan hanya 3,000. Kalau jumlah perbelanjaan dia naik 60%, maksudnya perbelanjaan dia jadi 3,200 daripada perbelanjaan tetap dia adalah 1,350 dan perbelanjaan tidak tetap ialah 650. Ini dia kata jumlah perbelanjaan bertambah kan? Maknanya yang 1,350 tambah dengan 650 bertambah 60%. Ni saya tak kira lah. Betul tak kiraan dia? Betul lah Tolak dengan 3,200. Dia tak tunjuk. Kemudian didapati dia punya baki dia adalah negatif 200. Okey, sekarang apa yang berlaku?
Negatif. Negatif. Aliran tunai negatif. Ya, aliran tunai negatif. Jadi ini akan menjadi, kalau bila dia negatif maksudnya dia berhutang. Dia ada, maknanya dia tak cukup duit. Aliran tunai negatif dan membebankan Encik Derek dan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah keuangan. Jadi sebenarnya menggunakan kad kredit ni adalah sesuatu yang tak baik juga. Kalau tiap-tiap bulan dia akan negatif 200 sampai jadi pada kad kredit dia. Akan ada faedah yang dikenakan. Maka hutangnya pun akan bertambah. Tak eloklah. Aliran tunai negatif membebankan Encik Derek dan menyebabkan beliau menggunakan mungkin menyebabkan beliau menggunakan kemudahan kad kredit bagi mengatasi masalah kewangan. Kalau dia tak guna kad kredit pun mungkin dia akan hutang kepada kawan dan sebagainya. Tapi yang paling mudah di sini ialah menggunakan kemudahan kad kredit. Okey, contoh 3. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Kalau guru swasta ni biasa gaji dia lebih mahal lah. Beliau menerima pendapatan sebanyak 3,500. Tak juga. Tengok cikgu swasta apalah ni. Okey, beliau juga mengajar tuition. Mengajar tuition dan memperolehi pendapatan sebanyak 1,000. Wah, banyak. Cik Janani juga menyewakan rumahnya 850. Okey, kalau awak perhatikan kat situ dia punya pendapatan ada daripada 3 sumber. Iaitu pendapatan sebagai guru swasta, tuition dan juga sewa rumah. Bagus kan? Banyak pendapatan dia kalau kita lihat kat situ. Kemudian Cik Janani mempunyai perbelanjaan tetap sebanyak 1,200 dan perbelanjaan tidak tetap 600. Maka awak akan lihat aliran positif dia 3,550. Okey. Kalau misalnya aliran positif mestinya baik ke tak baik? Baik. 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 Okey, aliran positif 3,500 adalah baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah. Faedah ini merupakan pendapatan pasif bagi Cik Janani. Kenapa masa tadi siapa ni? Encik Derek dia tak sebut boleh pendapatan pasif. Ayat dia berbeza-beza tapi sebenarnya jawapannya juga boleh diterima. Nampak tak? Kalau lihat tadi disebut apa? Boleh boleh melabur atau menghadapi situasi kecemasan. Tapi kat sini disebut apa? Boleh menyimpan wang tersebut di bank dan menikmati faedah. Faedah ini merupakan pendapatan pasif bagi Encik Janani. Maknanya dia punya jawapan untuk aliran tunai positif ni boleh fleksibel. Tapi mesti ada lah. Awak kena tulislah jawapannya. Maknanya awak boleh tulis dia sebagai boleh disimpan untuk masa-masa kecemasan. Atau boleh dilaburkan untuk mendapatkan pendapatan pasif. Atau boleh dilaburkan untuk mendapatkan dividen. Ataupun boleh dividen. Kita panggil apa kalau misalnya pelaburan? Untuk mendapatkan keuntungan. Ataupun boleh juga disimpan di bank untuk mendapatkan apa? Faedah ataupun dividen sebagai pendapatan pasif. Boleh nampak tak? Maknanya bila disebut aliran tunai, awak boleh sebut duit tu ke mana tu bergantung kepada yang sesuai lah. Boleh, maknanya dibolehkan jawapan tu dihuraikan ke mana tu mengikut kesesuaian. Boleh jawab nak letak kat bank ke, laburkan ke, untuk kecemasan ke. Jelas tak? Tapi mesti ada huraian lah. Kalau dalam jawapan tu mesti ada huraian. Selain daripada awak tolak dan awak tuliskan sebagai aliran tunai positif. Awak pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Kemudian awak komen sikit dia punya ayat dekat bawah. Kalau jawapan macam ini dia kena ada ayat tau. Jangan awak just tolak-tolak macam tu dengan jawapan yang ringkas. Tapi dia kena ada ayat yang menunjukkan aliran tunai itu boleh ke mana. Jelas tak? Okey tak? Okey. Boleh tapi kena ada idea lah yang bersesuaian dengannya. Okey, melaksanakan pelan kewangan. Pelaksanaan pelan kewangan menukar perancangan kewangan pada tindakan yang boleh dilaksanakan. Okey, semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang individu harus mengikuti perancangan pada peringkat awal. Seseorang individu harus sedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan pembelanjaan yang sebenar. Okey, contoh kita dah buat plan keuangan kita tu pada satu kertas, kita dah rancang, okey ni pendapatan kita.
Ni perbelanjaan kita apa? Kita dah rancang. Okey, kalau contoh bil api ni saya cuma nak 100. Bil air cuma nak RM10. Okey, perbelanjaan dapur cuma nak 300. Awak dah rancang dah. Tulis atas kertas awal-awal. Berdasarkan apa yang pengalaman awak sebelum ni. Dah tulis. Contoh awak nak buat simpanan pelancongan pun awak nak rancang. Masukkan. Okey, macam yang dibuat oleh siapa? Belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Cik Yasir. Okey. Perbelanjaan. Contoh perbelanjaan Cik Yasir yang dirancang. Dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Contoh Cik Yasir. Okey, bil elektrik dia nak 150. Makan dia nak 600. Tapi perbelanjaan sebenar awak perhatikan. Bil elektrik 200. Makan dia 850. Adakah perbelanjaan ini sama dengan perancangan dia? Sama tak apa yang dirancang dengan dia belanja sebenar? Kalau awak perhatikan. Sama tak? Tak. Tak. Tak sama. Kurang atau lebih? Lebih. Lebih. Okay. Kalau lebih macam ni, apa yang patut dibuat oleh Encik Yasir? Adakah dia kena ubah perbelanjaan bulanan yang dia kena ubah perancangan dia atau dia kena ubah perbelanjaan dia? Ubah perbelanjaan. Maksudnya dia kena cuba untuk ubah perbelanjaan dia supaya bil elektrik dia dapat kurang ataupun kurang atau sama. Kalau 150 okey tak? Tak ada masalah kan? Memang itu dirancang. Tapi kalau 140? Lagi okey. Lagi okey. Maksudnya dia lagi jimat. Jadi dalam kes ni kalau boleh apa yang dirancang tu perbelanjaan sebenar mesti diikut. Okey. Kita lihat seterusnya. Perbelanjaan Cik Yasir menunjukkan pertambahan ke atas bil elektrik dan makanan daripada yang dirancang bagi mencapai matlamat keuangan. Oleh itu, Encik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak 50. Encik Yasir juga perlu mengurangkan jumlah perbelanjaan untuk makanan sebanyak 250. Semasa melaksanakan plan keuangan, kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Contohnya ansuran rumah, pembayaran kad kredit, ansuran kereta dan sebagainya. Pembayaran lewat ansuran tersebut akan menyebabkan pembayaran faedah tambahan. Contohnya charge lewat bayar akan dikenakan. Awak tahu tak ada charge lewat bayar kalau kita tak bayar kad kredit ke, kereta ke. Maknanya kita patutnya bayar bulan 2. Kita bayar 2 hari bulan 10. Contoh ni bulan 10. 2 hari bulan 10. Tapi kita bayar pada 5 hari bulan 10. Ada charge yang dikenakan. Awak tahu tak? Tahu. Jadi kalau kita ada masa dia, tempoh dia, kita kena pastikan kita kena bayar sebelum atau pada hari yang terakhir itulah. Jadi supaya kita tak perlu kena bayar lebih. Boleh? Jadi Boleh. kena betul-betul merancang keuangan dengan baik. Selain itu, semasa melaksanakan plan keuangan, seseorang harus memastikan aliran tunai bulanan harus sentiasa positif iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Aliran tunai bulan negatif kita panggil defisit. Awak pernah dengar perkataan defisit? Defisit. Biasa ni kalau misalnya negara kita mengalami defisit. Itu maksudnya aliran tunai negara negatif. Pernah dengar tak aliran tunai negara defisit? Pernah? Tak. Tak. Ni tak pernah dengar berita dah ni. Dia tengok lain ni. Sekali-sekala awak dengarlah dia punya belanjawan negara, kalau ada pembentangan belanjawan negara sama ada defisit, berlaku defisit atau tidak, jadi kalau defisit tu maksudnya ada perbelanjaan itu adalah melebihi pendapatan. Itulah. Okey, aliran tunai bulanan negatif defisit menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jika wujud aliran tunai bulanan negatif, anda harus mengambil tindakan yang cepat bagi mengubah corak perbelanjaan. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, maka hal ini boleh menyebabkan seseorang itu gagal mencapai matlamat keuangan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, zon informasi dia kata antara punca rakyat Malaysia muflis adalah kerana gagal menjelaskan ansuran bayaran kenderaan, pinjaman perumahan dan hutang kad kredit. Okey, jadi kita tak nak nanti akan datang awak adalah di antara penyumbangnya. Jadi saya percayalah semua pelajar SMK akan baru. Bila dah belajar tajuk kewangan ni, semua akan excellent. Tiap-tiap tahun
dia punya apa bulan-bulan dia tu boleh simpan 2,000 ke 1,000 ke supaya akhir tahun tu mungkin dapat 12,000, 24,000. Maknanya simpanan awak tu awak boleh belanjakan, boleh simpan untuk hari tua dan boleh belanjakan untuk melancong atau berjalan-jalan. Jadi tak deposit, mesti ada simpanan untuk masa-masa kecemasan. Contoh berlaku macam ni lah kalau tiba-tiba dibuang kerja. Contohnya macam kapal terbang kapal terbang dalam masa PKP tak boleh terbang. Macam mana dengan kerja siapa? Pramugari, pemandu kapal terbang. Pemandu kapal terbang siapa? Kita sebut apa pemandu kapal terbang? Pilot. Macam mana dengan nasib pilot, pramugari, pramugara masa kapal terbang tak terbang? Ada tak saudara-saudara dia yang ada ni cerita kongsikan? Saudara-saudara awak ada tak yang terlibat sebagai pilot, pramugara, pramugari? Dia buat apa bila ada masalah macam ni? Ada tak? Tak ada? Tak ada dengar? Tak ada? Siapa-siapa tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak dengar cerita pun apa jadi kepada pemandu kapal terbang lagi, pilot. Tak ada Agak-agak terjejas Jadi ke tak terjejas? penganggur. Jadi penganggur. Terjejas kan? Kalau misalnya kalau gaji pilot tu saya rasa saya tak pasti gaji pilot berapa. Berapa gaji pilot yang awak pernah yang awak tahu agaknya? 10,000? 20,000? Mahal 5K. 20K. Kalau misalnya tiba-tiba diberhentikan kerja, teruk tak? Teruk. Jadi kalau misalnya diberhentikan kerja, kalau ada simpanan, macam mana? Masih lagi okey. Maksudnya sekurang-kurangnya dia ada simpanan. Tapi kalau dia tak ada simpanan macam mana? Apa jadi? Awak dapat bayangkan tak? Dapat bayangkan tak macam mana? Itu yang kadang-kadang ada yang macam company ke apa, dia apa jadi pada masa PKP ni? Statistik menunjukkan ramai yang bunuh Diri. bunuh diri sebab masalah kewangan lah macam ni. Tiba-tiba daripada mewah terus tak ada duit. Tension tak? Stres tak? Stres. Jadi nak mengelakkan stres, bila awak dah bekerja, awak kena pandai mengurus Manage duit. management pandai mengurus. Awak kena pandai tahu macam mana nak simpan duit dan sebagainya. Kalau boleh duit tu banyak pun tak apalah. Kata nak berapa ratus ribu pun tak apalah, simpan. Tapi yang penting kita tak tahu akan datang kita macam mana. Tiba-tiba macam ini PKP, pernah tak kita fikir akan berlaku macam ni? Tak. Saya pun tak pernah terfikir yang saya akan mengajar daripada rumah. Saya bayangkan sentiasa mengajar di sekolah, menghadap muka awak, yang melihat muka-muka yang suci bersih kan, yang penuh beriman ni. Betul tak? Betul. Sekarang ni saya tak nampak muka awak pun. Saya nampak muka macam-macam ada muka-muka yang cun-cun jugalah kat sini. Ada pemandangan dan sebagainya. Tapi maksudnya saya tak nampak betul-betul muka awak. Tapi saya pun tak terbayangkan akan macam ni. Tapi itulah apa pun kadang-kadang memang sesuatu yang kita tak sangka. Jadi inilah kita kena merancang lah macam mana nanti kalau akan datang awak kerja, awak kena fikir yang penting awak perlu simpan duit untuk masa depan, kita tak tahu macam mana. Kalau tak dapat kerja lagi, kena carilah tambah kemahiran supaya awak boleh dapat kerja yang baik. Dan awak yang kalau misalnya kita pun tak tahu macam mana kerja kita, awak perlu meningkatkan pembelajaran awak ni lah. Yang belajar sungguh-sungguh. Inilah sahaja yang awak ada. Cuba dapatkan yang paling banyak A untuk keputusan apa? SPM awak ni. Supaya awak dapat pergi kepada bidang yang akan banyak kerja dan akhirnya awak dapat kerja yang baik. Ini saya doakan semua pelajar SMK AJB dapat keputusan bagus nanti dan peluang pekerjaan dia pun kerja yang bagus. Kerja yang hebat, yang gaji besar-besar. Supaya nanti dia pun dapat menolong. Bila banyak duit, awak pun dapat tolong banyak orang ataupun awak ada banyak duit untuk bantu orang lain. Selain pada untuk diri awak sendirilah. Betul tak? Nazura. Fatihah. Betul. Akmal ni gaji dah 30,000. Nanti dia insyaAllah jadi orang antara orang kaya juga simpan duit, jangan awak 30,000 awak dapat, 30,000 awak belanja. Tak gunalah. Kena ada simpanan. Kalau maknanya kalau 30,000 tu sudah ada 10,000 tu senang-senang awak boleh simpan.
Okey. Kita lihat seterusnya. Banyak pula membebel Contoh 4. Puan Aminah ingin membeli kereta dengan yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan keuangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Okey, inilah contoh 4. Kita lihat, boleh nampak tak? Halus je. Pelan keuangan keluarga Puan Aminah. Kalau kita perhatikan pelan keuangan dia yang di sebelah kiri. Yang sebenar tu berada di sebelah kanan lagi. Yang sebenar, yang sebelah kiri tu pelan keuangan dia. Suami gaji Aminah, suami gaji Aminah, astagfirullahalazim. Gaji suami Aminah RM3,500. Gaji Aminah RM3,000. Gaji bersih setelah ditolak potongan wajib. Okey, gaji bersih setelah ditolak potongan wajib. Maknanya semua gaji bersih dia ada RM6,500 kalau perhatikan kat situ. Kemudian tolak simpanan tetap bulanan. Okey, simpanan tetap bulanan ialah 10% daripada pendapatan harus disimpan sebagai simpanan sebelum berbelanja. Ini yang saya sebut. Bila awak dah pendapatan, first kali awak kena tolak dulu dengan simpanan. Jangan awak belanja bawa baki dia awak simpan. Nanti awak tak akan simpan. Jadi awak kena tolak awal-awal 10% iaitu RM650. Itu adalah, kita panggil apa? Itu adalah perbelanjaan yang paling baik. Awak ada gaji, contoh gaji awak RM30,000 kan? Akmal gaji RM30,000. Jadi 10% daripada RM30,000 berapa Akmal? Orang ni dah hilang. Akmal? RM3,000. Ya. Maknanya RM3,000 tu awak dah siap-siap. Ya, apa dia? Betul. Betul Okey, RM3,000 tu maksudnya awak dah siap-siap asingkan, simpan terus. Jadi RM30,000 tolak RM3,000 tinggal berapa? RM27,000. RM27,000 tu lah awak agihkan kepada apa? Kat sini Puan Aminah RM650 disimpan. Tolak simpanan untuk dana. Dana kecemasan ialah 100. Simpan 650 tu memang asing, siap-siap. Tu jangan usik. Okey, untuk dana kecemasan ada 100. Maksudnya ada lain simpan juga tapi untuk kecemasan. Baki pendapatan dia RM5,750. Ini kita tengok Puan Aminah bukan tengok Akmal. Akmal RM30,000 tu banyak sangat. Jadi saya ikut teks Tolak perbelanjaan dia. Perbelanjaan tetap dia ialah pinjaman rumah, ansuran kereta suami dengan premium insurans. Jadi jumlah perbelanjaan tetap ini dirancang ini bukan yang belanja sebenar. Jumlah pembelanjaan tetap bulanan tu dia ditolakkan. Jumlah belum tolak lagi. Jumlah pendapatan perbelanjaan tetap ialah RM2,500. Okey, kemudian yang tak tetap pula jumlah dia ialah RM3,130. Okey, daripada baki pendapatan dia tolak jumlah pendapatan tidak tetap dan juga jumlah perbelanjaan tidak tetap. Perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap ada baki lagi 120 lebihan. Bagus tak bagus 120 tu? Bagus lah Bagus. Ini dia punya perancangan dah bagus. Ada simpanan kecemasan dan kemudian ada baki. Jadi sangat baguslah dia punya perancangan. Okay, awak perhatikan di sebelah kanan. Kalau awak tengok buku teks dia muka surat 279. Okey, di sebelah kanan tu ialah aliran tunai sebenar dia. Okey, memang betul lah RM6,500. Dia dah simpan RM650. Kemudian ditolak simpanan RM100. Kemudian dia punya perbelanjaan tetap dia tu memang tak diubah, memang RM2,500. Tapi yang akan berubah ialah perbelanjaan tidak tetap. Okey, kemudian didapati perbelanjaan tidak tetap dia adalah RM3,030. Okey. Tapi kenapa lebih? Kenapa dia punya pendapatan lebihan dia masih lebih banyak 400, 450, 400. RM3,030. Saya ingat RM3,300. Mata saya salah. RM3,030. Okey. Jadi dia punya lebihan
positif dia tu, lebihan aliran tunai positif 220 berbanding dengan 120. Kalau awak lihat dekat sini, perbelanjaan barangan dapur tu dikurangkan sebanyak 100. Okey, jadi aliran tunai dia bagus ke tak bagus? Perbelanjaan sebenar dia. Bagus. Bagus. Sangat baik tapi soalan dia apa tadi? Dia nak beli kereta 50,000 dalam masa setahun. Okey, dan dia bercadang nak bayar 7,500. Kita tengok boleh tak disimpan? Agaknya dengan baki selama berapa lama dia nak simpan duit tadi? 7,500 untuk wang pendahuluan. 7 tahun. Mampukah dia? Puan Aminah dan hanya mampu membayar ansyuran tersebut itu. Okey, kita lihat dekat sini. Berdasarkan perancangan keuangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? Adakah Puan Aminah seorang yang bijak mengurus keuangan? Berikan justifikasi anda. Okey, kalau awak perhatikan dekat sini, dia punya lebihan tu memang banyak Kalau awak perhatikan lebihan dia berapa? Simpanan bulanan ni 650. Jadi ada 12 bulan 7,500. Dia mempunyai lebihan 300. Daripada keperluan sebanyak 7,500. Boleh juga okey. Kalau dekat sini seolah-olahnya okey, kalau macam ni maksudnya dia punya simpanan ni boleh digunakan untuk membeli sebagai wang pendahuluan. Maknanya dia guna wang ini untuk sebagai pendahuluan. 650, betul tak? Sebab penyelesaiannya dia sebut Puan Aminah, saya ada tulis jawapan tak? Okey, Puan Aminah boleh mencapai matlamat keuangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak 7,500. Okey, dia kira berdasarkan simpanan bulanan dia 650 kali dengan 12, 7,800. Jadi beliau masih mempunyai lebihan 300 daripada keperluannya sebanyak 7,500. Okey, beliau juga mempunyai lebihan 220 setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan di luar dugaan. Maksudnya dia gunakan simpanan apa ni? Simpanan 10%. Kalau boleh sebenarnya tak, tapi dalam keuangan ni saya tengok dia boleh fleksibel tapi sebaik-baiknya kalau 10% ni kalau kita jangan usik lah. Kita buat perancangan untuk beli kereta tu guna duit lain tapi kalau kita lihat dekat situ Puan Aminah punya perbelanjaan ni agak banyak juga, betul tak? Kan? Betul. Kalau ada lebihan tu pun maksudnya ada 220 kalau kita kalikan dengan berapa? 12 tahun pun kita baru dapat berapa? 4,400. Kita ada 220 kali 12. 4,000 ke? Saya dapat lain ni? 2,640. 2,640. Maksudnya dia masih ada simpanan lagi lah. Walaupun dia mengambil duit daripada mana? Simpanan 10%. Simpanan Simpanan tetap dia tu. Dia sebut sebagai simpanan tetap, betul? Tolak simpanan tetap bulanan. Okey, tu dia ambil daripada simpanan tetap. Maknanya nanti dia akan simpan lagi lah, top up lagi untuk tahun depan untuk simpanan tetap. Tapi maksudnya kita 220 ni tetap disimpan lebihan ni untuk menghadapi situasi kecemasan tambah dengan RM10 yang memang dah ada dana kecemasan. RM100 tiap-tiap bulan. Okey, maksudnya masih alirannya masih positif. Betul Okey, beliau seorang yang bijak mengurus keuangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau mempunyai simpanan bulanan dan beliau juga mengutamakan perlindungan iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Okey, kalau awak lihat dekat situ dia ada simpanan tolak perbelanjaan tetap dia, antaranya ialah premium insurans 400. Boleh nampak dekat situ. Selain daripada ada ansuran kereta suami dengan pinjaman rumah, tapi dia ada juga premium insurans. Maksudnya dia berbelanja tu mengikut keutamaan lah. Jadi Puan Aminah menggunakan pendekatan smart untuk mencapai matlamat keuangan.
Spesifik, beli kereta harga RM50,000. Measurable, membayar wang pendahuluan RM7,500. Boleh measurable apa? Boleh ukur lah. Maknanya RM7,500 tu dia nak bayar. Attainable, wang pendahuluan boleh dicapai RM7,500 dalam masa sebulan. Realistik, simpanan beliau sebanyak 650 daripada jumlah pendapatan 6,500 adalah sebanyak 10%. Okey, 650 tu simpanan lah. Mungkin macam-macam boleh buat untuk simpanan ni termasuk kereta lah yang dia nak. Time bond dalam tempoh 1 tahun. Maknanya dia telah menggunakan apa? Pendekatan SMART. Okey. Boleh tak? Kalau awak lihat dekat situ, itu pendapatan Puan Aminah seorang ke atau dia suami isteri? Suami isteri. Suami isteri. Jadi suami isteri ni maknanya pendapatannya sebaik-baiknya digabungkan. Ada tak suami lain, isteri lain? Ada tak yang bekerja? Tak selalunya. Jadi sebaik-baiknya kalau misalnya kata awak bila dah ada keluarga lah. Maksudnya awak punya plan keuangan mestilah suami isteri lah. Supaya jelas nak nampak lebihan duit tu pergi mana. Kan? Nampak kan? Tapi kalau masa bujang awak buatlah plan keuangan awak masa awak belum kahwin. Tapi awak nampaklah aliran dia dan awak nampak dengan jelas jumlah simpanan awak bila akhir tahun. Sekarang ni awak dah tak boleh buat lagi lah. Kalau ada awak ada dapat duit tak tiap-tiap bulan? Daripada mak ayah awak? Ada. Ada. Kalau ada, awak boleh buat lah. Pengiraan juga perbelanjaan awak berapa, simpan berapa untuk awak. Jadi awak dapat melatih diri awak untuk bila dah ada kerja, awak dah boleh mengurus keuangan dengan baik. Okey, tadi dah habis Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, kita ada lebih kurang setengah jam lagi. Kelebihan yang diperolehi melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan keuangan dari semasa ke semasa adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif. Hal ini secara tidak langsung membantu mencapai matlamat keuangan seperti yang dirancang. Okey, anda juga harus bersedia mengubah matlamat keuangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. Yang kadang-kadang ada setengah tu pendapatan tahunan dia meningkat. Jadi dia boleh ubahlah. Dia punya matlamat keuangan tu mungkin dia boleh simpan lebih banyak. Ataupun dia boleh melancong ke, mungkin dia boleh ubah. Jadi okey, dah ada lebihan, dia nak simpan untuk melancong ke tempat yang lebih baik. Contoh. Atau ikutlah apa perancangan dia yang dia nak ubah. Tak semestinya tiap-tiap tahun sama sahaja. Okey, contoh 5. Suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung Jun 2019. Ini masih lagi Aminah tadi Puan Aminah tadi. Dengan kenaikan gaji sebanyak 10%, jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji suami Puan Aminah kepada matlamat keuangan Puan Aminah? Contoh 4 dirujuk. Okey, kalau naik 10%, maksudnya pendapatan bertambah atau berkurang? Lagi banyak duit kan makin banyak duit lah kan. Jadi kalau misalnya kenaikan gaji dia bertambah, maksudnya simpanan dia pun akan bertambah. Jadi bila dia dah bertambah kenaikan sebab dikata apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Maknanya kalau misalnya tadi 6,500, 10% dia 650. Okey, bila dia bertambah kenaikan gaji tu naik 350. Jadi gaji baru dia 3,850. Kalau campur dengan Puan Aminah jadi berapa? 6,850. Jadi dia punya 10% daripada 650 jadi 685. Maksudnya dia punya simpanan tetap dia bertambah. Okey, jadi dia bantu membeli hal ini membantu pembelian kereta dalam jangka masa yang lebih singkat daripada setahun. Seperti yang dirancang, memandangkan pembelanjaan lain adalah tetap. Kecuali kalau dia belanja lebih pula, gaji bertambah dia pun belanja lebih. Tapi kalau belanja sama, gaji bertambah, maka simpanan akan bertambah. Ini satu contoh yang bagus lah. Walaupun gaji itu berubah, dia tetap apa?
Maintainkan perbelanjaan. Ya, betul. Dia tetap maintainkan perbelanjaan. Okey, jom kita sama-sama buka buku nilam. Buku nilam awak pada muka surat. Buku nilam B Buku nilam matematik tingkatan 4. Muka surat 75. Okey, dah buka ke belum? Buku nilam muka surat 75. Nampak tak? Tak nampak lah Okey, awak buka buku nilam awak muka surat 75. Dah buka ke belum? Dah. Okey. Sebab saya lihat soalan pada buku nilam awak ni sama macam praktiskan diri 10.1A. Apakah maksud pengurusan keuangan? Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan keuangan? Ada kan? Sama kan? Okey, tadi kita dah sembang tadi, kita dah sembang ni. Kita dah bincang tadi maksud pengurusan keuangan dia apa? Ingat tak? Kalau awak lihat dekat buku teks ada pada muka surat. Pada muka surat 272. Apa itu pengurusan keuangan? Muka surat 272. Okey, awak boleh rujuk, boleh tulis terus pada buku nilam awak. Jawapan dia apa? Pengurusan keuangan merupakan satu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan perlaburan. Jumpa tak? Jumpa. Okey, tuliskan terus sekarang. Jadi dah boleh siap buku nilam awak. Okey, rajin-rajin ni menulis. Ada pen. Ada buku. Dah boleh dah. Okey, dah settle dah nombor 1. Soalannya sama sedikit. Sedikit sama macam praktiskan diri 10.1A. Jadi saya pun kata baik awak terus buat pada dalam buah bunyi buku nilam. Okey, yang kedua. Dah? Kita nak pergi nombor 2 dah. Dah siap dah ayatnya? Okey, yang kedua. Jelaskan proses pengurusan keuangan. Proses pengurusan keuangan. Okey, kalau awak lihat untuk soalan proses pengurusan keuangan, dia adalah rajah yang apa tu yang ada syata alif tu. Ni dia sekejap. Ada rajah yang ada syata alif. Oh, jauh lagi lah. Ni dia. Ini dia. Okey. Dia punya soalan jelaskan proses pengurusan keuangan. Jadi, proses pengurusan keuangan awak boleh tulis terdiri daripada apa dia? Menetapkan matlamat keuangan, koma, menilai kedudukan keuangan, koma, jangan tulis koma saya sebut aja, mewujudkan pelan keuangan, koma, melaksanakan pelan keuangan dan mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Maksudnya awak tulis ni je lah tapi dalam bentuk ayat. Okey, proses pengurusan keuangan terdiri daripada menetapkan matlamat keuangan, menilai kedudukan keuangan, koma dia punya jarak dia, mewujudkan pelan keuangan. Kalau awak nak buat 1, 2, 3, 4, 5 pun tak ada masalah kot. Tapi tak apalah buat dalam bentuk ayat. Melaksanakan pelan keuangan dan mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, dapat tak? Dapat. Soalan nombor 2, selesai? Selesai. Okey, soalan nombor 3. Mana? Tahu dah. Soalan yang ketiga. Okey. Apakah kepentingan menetapkan matlamat keuangan? Kenapa penting kita nak tetapkan matlamat keuangan? Apakah kepentingan menetapkan matlamat keuangan? Kenapa penting? Kalau ada matlamat keuangan, mesti ada, kita nak tengok ada lebihan. Lebihan tunai atau aliran tunai positif atau negatif. Maksudnya apa tu? Apakah kepentingan menetapkan matlamat keuangan? Okey. Penetapan matlamat keuangan akan mempengaruhi apa? Jumlah simpanan bulanan kita untuk kita nak capai matlamat.
Jadi apa penting menetapkan matlamat kewangan? Jadi jawapannya ialah kepentingan menetapkan matlamat kewangan jadi akan mempengaruhi jumlah simpanan bulanan kita. Tak, jangan sebut tu kita. Akan mempengaruhi jumlah simpanan bulanan bagi mencapai matlamat. Bagi mencapai matlamat perbelanjaan kita lah. Bagi mencapai matlamat keuangan. Matlamat kita, apa matlamat kita? Contoh kita nak beli kereta. Jadi kita kena simpan ikut simpanan bulanan kita nak capai matlamat kita nak beli kereta. Kalau kita nak beli rumah, maka kita simpan untuk capai matlamat kita nak beli rumah. Jadi apa kepentingan menetapkan matlamat keuangan? Penetapan matlamat keuangan mempengaruhi jumlah simpanan bulanan bagi mencapai matlamat. Jelas tak? Faham tak maksud dia tu? Faham. Jelas. Okey. Boleh buat ayat dia tak? Boleh. Boleh. Jawapan pun ada kan? Okey, soalan nombor 4. Bezakan matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Okey, kalau kita boleh bezakan dia dua. Kalau boleh buat dalam bentuk jadual pun boleh, buat dalam bentuk ayat pun boleh. Okey, yang pertama, matlamat keuangan jangka pendek. Okey, kalau kita boleh buat dalam bentuk jadual, kita boleh buat dalam bentuk jadual macam ni. Okey. Jangka panjang. Jangka pendek. Jangka pendek. Okey, pertama, apa jangka panjang? Kurang? Jangka panjang kurang. Lebih Lebih daripada 5 tahun. Okey, lebih 5 tahun. Jangka pendek? Kurang daripada setahun. Kurang daripada setahun. Okey. Kurang 1 tahun. Kurang setahun. Okey, yang kedua. Jangka panjang. Tidak Kita nak melibatkan simpan amount jumlah yang pembayaran besar. besar. Ya, betul. Jumlah simpanan besar. Banyak ke besar? Jumlah Besar. simpanan wang yang besar. Okey, kalau jangka pendek? Jumlah simpanan wang. Simpanan, guna ayat samalah. Wang yang kecil atau yang sedikit? Boleh naik. Yang sedikit boleh, yang kecil. Ni besar ni lawan ni kecil. Besar lawan ni kecil. Betul lah, yang kecil lah. Okey, maksudnya dia punya tu masih samalah. Jadi ada dua yang kita bezakan matlamat kewangan jangka panjang dan jangka pendek. Saya terbalik Patutnya jangka pendek dulu. Baru jangka panjang. Tak apalah. Saya buat terbalik. Okey je. Masih boleh difahami kan? Tak kisah mana satu. Okey. Soalan 5 berdasarkan pernyataan di bawah. Kita lihat soalan 5. Antara 3 individu berikut siapakah yang mematuhi konsep SMART? Kalau awak lihat soalan ni pun lebih kurang sama sebiji macam soalan nombor 5 buku nilam. Okey, saya buka buku nilam ni buku nilam. Saya ambil buku nilam lah sebab dia cuma tukar nama macam lebih kurang aja. Cuma dia beli pun lain. Berdasarkan pernyataan di bawah, individu manakah mematuhi konsep SMART? Berikan justifikasi anda. Kalau awak lihat A, Puan Hanita ingin membeli sebuah televisyen yang bernilai 3,500 untuk kegunaan rumahnya. Oleh itu, beliau telah bercadang untuk menyimpan 350 sebulan dengan bagi 10 bulan. Okey, kalau 3,500 nak simpan 350 10 bulan. Cukup tak? Cukup. Okey, cukup. Kita lihat B pula. Cik Husna, seorang guru yang berpendapatan 2,800 ingin mendirikan rumah tangga dalam masa 2 tahun. Anggaran perbelanjaan perkahwinan berjumlah 20,000. Oleh itu, beliau ingin menyimpan sebanyak 1,000 sebulan bagi jangka masa 1 tahun. Selain itu, beliau juga ingin membuat pinjaman untuk perbelanjaan perkahwinan. Okey, kalau awak lihat dia nak kahwin, perbelanjaan dia 20,000. Dia simpan 1,000 sebulan dalam masa 1 tahun. Jadi berapa dia jumlah yang disimpan bila dalam tempoh setahun tu? 1,000 kali 12? 12,000. 12,000. Jadi berapa lagi dia nak pinjam? 8,000. Ya, 8,000 betul.
Kita tengok C pula. Encik Lee ingin membeli sebuah rumah berharga 250,000 jika beliau mempunyai duit yang mencukupi. Okay, kalau awak tengok daripada A, B dan C, agaknya mana yang paling menggunakan SMART? S-M-A-R-T. A. Puan Harnita, betul jadi Puan Harnita ni kita boleh katakan dia sebagai apa? Kalau kita nak letakkan dia punya ayat untuk ada SMART tu. Oh, terima kasih terus. Okey, ayat dia. Saya letak ayat dia kat atas. Okey, Puan Harnita mengamalkan konsep SMART iaitu spesifik. Okey, kalau ayat dia, mana Puan Harnita? Puan Harnita, beliau mengamalkan konsep SMART iaitu spesifik. Mana satu yang spesifik? Membeli sebuah televisyen bernilai 3,500. Maknanya spesifik lah. Dia hendak membeli televisyen yang bernilai 3,500. Spesifik. Iaitu M apa? Measurable. Measurable untuk nilai. Spesifik dia nak simpan 350 selama sebulan. Mana satu kita nak ambil ayat untuk SMART? S ni apa? Spesifik dia apa? Terbalik pula. Tak boleh conteng. Okey, S ni untuk spesifik. Menyimpan sebanyak 3,500. Spesifik dia. Maknanya dia nak beli televisyen 3,500. Okey, kemudian M dia apa? Measurable, boleh ukur. Spesifik menyimpan sebanyak 3,500. Oh, ayat dia. Kejap. Kita nak kenal pasti mana satu spesifik, mana satu M, mana satu A, mana satu R, mana satu T. Puan Harnita, beliau mengamalkan konsep SMART iaitu spesifik dengan menyimpan sebanyak 3,500 dengan simpanan bulanan sebanyak 350. Itu dia kodkan sebagai spesifik. Untuk membeli televisyen, okey, measurable, maknanya boleh ukur lah nak beli televisyen sebanyak itu. Sebenarnya spesifik dengan measurable tu dah lebih kurang, betul tak? Sebab dia dah spesifik nak beli TV. Harga dia 3,500. Measurable tu boleh ukur lah dengan bulanan 350. Okey, dan bukan suka untuk Puan Harnita untuk mencapai matlamat tersebut dengan jumlah pendapatannya. Okey, jadi itu kita sebut sebagai apa? A tu apa? Boleh capai. Attainable. Jadi dia boleh capai dengan jumlah pendapatannya. Kemudian simpanannya juga bersifat realistik iaitu sebanyak RM350 bagi 10 bulan. Jadi realistik tu ialah bersifat realistik iaitu RM350 simpanan dia. Okey, dan dalam tempoh 10 bulan iaitu kita panggil sebagai T tu ialah time bound. Jadi bila awak buat ayat untuk jawapan, mesti menepati SMART tu. S-M-A-R-T. Boleh tak? Agak-agak boleh tak awak susunkan ayat tu? Boleh. Supaya ke-5 SMART tu masuk dalam jawapan awak. Okey. Masih okey lagi tak ni? Okey. Okey. Jadi sebenarnya hari ni kita akan hanya buat sehingga muka surat ini sahaja. Okey. Dah sekian terima kasih pun awak dah nampak tadi kan. Terima kasih semua, saya nak buat kira-kira dah. Jadi sebelum kita habis, kita ada lebih kurang 7 minit lagi. Ada sebarang pertanyaan tak awak nak tanya? Kita ada 7 minit lagi untuk awak tanya sebab kunilam pun awak dah buat dah untuk 10 apa tu? 10.1A tu. Itu saja untuk buku nilam. Nanti bila kita sambung lagi, awak baru akan buat sehingga 10.1B. Kita akan jumpa lagi nanti. Okey, saya nak tanya. Agak-agak awak dapat tak membayangkan tentang perbelanjaan dan pendapatan ni? Pendapatan, perbelanjaan. Kalau akan datang, maksudnya bila awak ada gaji, awak boleh bayangkan apa yang awak akan buat dengan gaji awak. Ataupun awak selama ni pernah membantu ibu bapa awak untuk membuat kira-kira? Ada? Pernah bantu? Tak. Tak pernah. Selalu tanya. Jadi sebenarnya awak dah boleh merancang lah
Awak boleh nampak sebenarnya macam mana perbelanjaan, boleh nampak lah macam mana perbelanjaan mak ayah awak, duit bil api, bil air. Maksudnya banyak tak mak ayah awak belanjakan kat rumah? Banyak. Banyak. Jadi awak cuma yang awak boleh bantu, awak bukannya kerja kan. Cuma awak boleh bantu ialah awak bantu menyenangkan hati mak ayah awak. Macam mana nak bantu menyenangkan hati mak ayah awak? Dapat result cemerlang. Salah satunya adalah dapat result cemerlang. Okey, ataupun awak bantu mak ayah awak dengan bantu tugasan dia dekat rumah, kemaskan rumah, pastikan bilik awak dalam keadaan yang bersih. Apa kita sebut? Menyukakan menjadikan dia nampak kita ni dia seronok lah. Senyum, tanya, okey mak, ayah. Okey, boleh pula tanya okey ke tak mak ayah Macam nak tanya, kalau awak boleh tanya biasanya awak tegur tak mak ayah awak? Ke awak duduk terperap je kat bilik? Tegur. Tegur. Keluar bantu apa yang patut, sapu-sapu rumah. Maknanya benda tu memang, benda yang simple-simple ni kadang menyebabkan mak ayah kita sukalah, gembira. Ataupun tolong tengok adik, ajarkan adik, tegur adik kalau misalnya adik buat salah, ataupun bantu adik buat kerja sekolah. Ada yang ada adik? Tak ada? Tak Ada. ada. Ada yang tak ada adik, ada siapa? Sendiri, anak tunggal. Ada kucing. Ada kucing, tolong jaga kucing. Kalau kucing berak, bersihkan. Macam tu lah. Contoh kita nak senangkan hati mak dan ayah kita. Sebab kita tahu mak ayah kita ni banyak belanja untuk kita. Kan? Betul tak? Jadi kita bantu senangkan hati dia. Gembirakan hati dia. Dengan keputusan yang cemerlang, dengan belajar dan rajin ni lah salah satunya. Mudah-mudahan awak dapat straight A, dapat A yang cemerlang, A+, A atau A minus. Kalau boleh banyak A dan A plus lah untuk semua subjek awak. Awak dapat kerja yang baik. InsyaAllah pengurusan kewangan awak baik nanti akan datang. Okey, saya tengok jam saya pun lagi 4 minit. Saya nak share apa je saya cuma nak kata ni, saya tengok 96 orang ni. 93, 96 makin kurang. Sepatutnya ada 100 lebih. Ada masalah dengan internet ke apa? Saya tak pastilah. Tapi kadang-kadang itulah, kadang-kadang ada masalah internet. Salah satu daripada untuk awak bantu keluarga awak, kadang-kadang ada masalah keuangan kan. Inilah awak dapatkan keputusan yang cemerlang. Okey, saya nak tamatkan dah walaupun masa tak ada, dah habis. Kemungkinan awak pun akan naik sekolah. Hari esok pun awak akan pergi ke sekolah untuk vaksin. Jadi saya harap semua dapat vaksin. Sebab insyaAllah lah. Semua dapat hadir dan dapat vaksin, sebab vaksin ni adalah salah satu daripada kita punya usaha untuk sihat Ya. Tapi macam-macam cerita lah dengan tentang vaksin. Bagi saya dia lebih banyak baik lah daripada buruknya. Tapi ada juga yang kalau dah alahan vaksin, ada masalah terima vaksin sebab dia memang ada, kita panggil apa? Ada setengah-setengah dia tak boleh vaksin, kenapa? Dia ada, tak boleh memang kalau injek antibiotik apa sebagainya, dia memang ada kesan sampingan. Ada pengsan ke, ada jadi ni, itu boleh dimaafkan lah. Tapi yang penting kita usaha. Sebab kalau tak salah saya, awak akan naik awak tetap akan naik tingkat 4 ni, akan naik ke sekolah selepas tingkatan 5 naik. Mungkin dalam masa 2 minggu ke atau sebulan ke lepas tingkatan 5 naik, saya tak pasti. Tapi awak akan naik pada tahun ni. Kecuali tingkatan 1, 2, 3. Jadi awak kena bersedia, pastikan awak punya kerja sekolah semua siap. Jangan nanti naik sekolah, awak tak siap. Awak kena ada perancangan macam kewangan. Kalau misalnya satu hari awak buat 2 muka surat ke, kalau awak tiba-tiba terus masa hari terakhir awak nak siapkan, memang awak akan pengsan. Okey, pastikan semua kerja sekolah siap untuk ditanda oleh cikgu, walaupun awak dah hantar melalui GC contohnya, tapi buku awak tu ada segala-galanya lah. Sebab tak semua yang saya tengok masuk yang hantar dalam GC tu. Ada juga yang tak join jadi pastikan semua, saya tak pasti kenapa ada masalah dengan dia punya link ke apa. Tapi pastikan awak siapkan kerja sekolah, bersedia sebelum awak naik. Okey, itu sahaja. Okey, saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Okey, terima kasih semua.
Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Pastikan kalangan awak isikan sebelum pukul 4 Terima ni. kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum.